di waktu petang di Gelang Serai. Salam semua, kita jumpa lagi. Kali ini aku sambung cerita misteri yang kedua sebagaimana janjiku pada bahagian yang lalu. Cerita misteri satu ini terjadi sewaktu aku budak-budak berumur 10 tahun lebih. Cerita misteri kedua pula berlaku semasa aku sudah remaja. Masih ingat tak lagi rumah Encik Akbar yang kena bom semasa konfrontasi Indonesia dahulu? Rumahnya yang di Jalan Rebung berdepan Blok 1. Inilah rumah lamanya. Keluarganya sudah berpindah di flat Gelang Blok 2 di tingkat 5. Betul-betul di bawahnya, di tingkat 1 ialah klinik Changi. Sekarang rumahnya betul-betul sebelah pasar. Di bawah blok adalah kedai-kedai. Blok 2 ini terlalu sibuk, riuh setiap hari. Suatu hari pada awal tahun 70-an, anak uncle yang bernama Jia telah sakit dan dimasukkan ke Hospital Tan Tock Seng. Jadi, isterinya mengajak ibuku dan aku ikut melawatnya pada waktu petang. Isteri uncle, anaknya 2 orang, ibuku dan aku. Jadi kami semua 5 orang terpaksalah naik bas ke hospital. Seorang anaknya tidak ikut sebab dia nak buat kerja sekolahnya. Dia masih di sekolah menengah. Tinggallah dia sendirian di rumah. Dia bukan jenis penakut. Ibunya pun berpesan kunci dan engsel pintu betul-betul. Jangan buka pintu kalau ada orang tak kenal datang. Jam 4.30 petang, kami berlima pun keluar rumah menaiki bas. Aku tidak ingat bas nombor berapa waktu itu ke Hospital Tan Tock Seng. Hospital Tan Tock Seng adalah hospital lama. Jauh juga berjalan kaki dari stesen bas nak jalan masuk ke dalam. Kiri kanan jalan sunyi, tak ramai pelawat. Tak seperti di General Hospital yang sibuk dengan pelawat-pelawat berjalan kaki di pinggir jalan. Jia dirawat di hospital itu hampir sebulan. Sudah berbual dan bertanya khabar dan membawakan makanan untuk dia. Kami pun pulang. Hari hampir maghrib. Sekali lagi kami keluar dengan berjalan kaki ke stesen bas. Sunyi sekali. Tiada orang lain, hanya kami berlima sahaja. Keadaan di situ hampir gelap. Di kiri kanan jalan ada lampu tapi redup kerana pokok-pokok yang besar dan rimbun di kiri kanan jalan. Agak-agak dah nak masuk maghrib sebab langit dah mula gelap. Berbalik pada cerita di flat Uncle Akbar, pada waktu yang sama juga Rihanna yang tinggal seorang sedang membuat kerja-kerja sekolahnya. Waktu itu pun hampir maghrib. Kedengaran orang ketuk pintu berkali-kali. Dia pun bangun dan melihat dari tingkap siapakah yang datang. Apabila ia melihat wajahku, orang yang dia kenal, jadi dia pun buka pintu. Perempuan yang dilihat berwajah seperti aku itu pun masuk, lalu duduk di kerusi tempat aku biasa duduk di situ. Rihanna tutup semula pintu, diselaknya pintu tu dan engsel di atas dari dalam. Rihanna bertanya pada perempuan itu, "Kau balik seorang? Mana yang lain?" Perempuan itu tak menjawab, hanya tunduk saja. Perbuatan perempuan itu macam biasa meniru gerak-gerik aku. Dia memusing-musingkan cermin matanya tanpa menjawab pertanyaan Rihanna. Rihanna jadi pelik. Selalu aku berbual ramah. Kenapa hari ini diam saja?
Banyak soalan Rihanna langsung tak dijawab. Seperti, kenapa kau balik seorang? Mana dia orang semua? Kau sakit? Tak ada jawapan. Kau nak minum air panas ke air sejuk? Kalau kau sakit, pergi baring di katil lah. Semua soalan tak ada jawapan langsung. Hanya tunduk dan diam tapi muka sesekali memandang ke arahnya. Dalam hatinya, tadi petang bagus. Kenapa dah balik hospital jadi pendiam? Katanya, kalau begitu kau duduk dulu biar aku siapkan air. Raihana pun ke dapur menyiapkan teh panas sebab disangkanya aku sakit. Setelah siap, dia bawa secawan teh panas dan 2 piring kuih lebih yang aku makan sebelum ke hospital tadi. Dia tengok di kerusi kosong, tak ada orang. Mungkin dia baring di bilik agaknya. Setelah dia letak hidangan itu, dia pun kata, "Bi, makanlah." Tak ada jawapan. Mana kau? Nana pun cari aku di bilik. Mungkin sedang baring tapi tak ada. Di bilik air pun tak ada. Dapur pun tak ada. Kenapa balik tak bilang-bilang? Dia cari lagi di semua tempat tapi tak ada. Sebab flat itu tak besar. Pusing-pusing cari, panggil-panggil pun tak ada jawapan. Rihanna mula rasa tak sedap hati. Di rumah tak ada telefon atau handphone pada masa itu. Jadi tak dapatlah dihubungi. Dia pergi di pintu, dia lihat engsel pintu tutup dari dalam. Begitu juga dengan knob pintu tetap diselak, tutup dari dalam. Macam mana si bibi ni keluar? Dalam hatinya sungguh pelik. Dia mula berasa cuak. Kawasan flat Geylang sentiasa sibuk dan bising. Jadi dia tak berapa takut. Kira-kira setengah jam kemudian, kami pun sampai di flat itu. Mula-mula isteri uncle masuk dulu bersama anaknya yang bungsu. Kemudian ibuku. Lepas itu kakaknya. Dia tengok aku tak ada sebab aku jalan lambat sikit. Dia tanya, "Mana bibi?" Semua orang jawab, "Ada tu kat belakang." Dia pun terdiam. Apabila aku sampai di muka pintu, tiba-tiba Rana menjerit dengan kuat sekali, diikuti dengan menangis terisak-isak. Semua orang terperanjat dan tertanya-tanya kenapa dengan budak ni. Kami pun tanya berbagai soalan. Dia tak jawab, hanya menangis kuat-kuat. Semua orang jadi panik. Lepas itu seorang-seorang pujuk dia. Dia tetap menangis. Lepas hampir sejam, barulah kami tahu setelah diceritakan semuanya. Yang paling sebal sekali, kenapa perempuan itu berwajah aku. Sedangkan yang pergi ada 4 orang lagi. Setelah selesai dan tenang semula, ibu dan aku pun balik ke rumah sebab jam sudah hampir 10:30 malam. Rumah aku tak jauh, hanya jalan sedikit dari blok 1 dekat rumah lamanya. Dalam lift, aku bertanya pada mak, "Hari ni hari apa?" Mak jawab, "Hari Khamis, malam Jumaat." Baru aku ingat yang kemarin papa hilang hari Khamis malam Jumaat juga, waktu maghrib. Secara kebetulan, jadi perempuan misteri yang menyerupai aku itu siapa pula? Seram. Nasib baik wajahnya tak berubah. Jika berubah, tentulah si Nana dah pingsan. Begitulah kisahnya, misteri yang terjadi di flat, di tempat yang sangat-sangat riuh dan sibuk. Maklumlah, kawasan Geylang, tempat orang shopping. Walau tak pandai, aku tutup cerita dengan berpantun. Cekur manis, pucuk paku.
makan nasi waktu petang. Kalau suka cerita aku, nantikan video yang akan datang. Bye-bye. Hingga jumpa lagi dengan kisah-kisah lain di Gelang Serai. Sifatku gelang, gelang si Rama-Rama. Pulang